Okay, Assalamualaikum. So, kita sambung dengan latihan yang seterusnya. Number 36, diagram shows a wave. The speed of wave is 15 meter per second. The distance of 5 consecutive crests is 12 cm. What is the frequency of the wave? Okay, so maklumat yang dia bagi ialah speed V berapa? 15 meter per second. Dan dia kata 5 consecutive crash. Maksudnya daripada satu crash kepada satu crash, 2, 3, 4, 5 crash. So dalam 5 crash kita ada berapa lambda? 1, 2, 3, 4 lambda. So 5 crash akan ada 4 lambda. 2 crash akan ada 1 lambda. 3 crash akan ada 2 lambda. So kita tolak satu lah. Number of lambda is equals to the number of crash minus 1. Jadi kalau kita ada 5 crash, maka kita akan ada 4 lambda. So 4 lambda jaraknya ialah 12 meter. Maka berapakah nilai lambda? 12 bahagi 4, kita dapat 3 meter. So boleh tak kita cari nilai speed? Sorry, dia nak suruh cari frekuensi. Okay, boleh tak kita cari nilai frekuensi? F. So frekuensi, formula yang kita ada ialah V equals to F lambda. Maka kita nak cari frekuensi sama dengan V over lambda. So masuklah nilai V kita ialah 15 bahagi dengan lambda kita ialah 3. So kita dapatlah 5. Frekuensi unit dia adalah Hertz. Okay. Okay, 37. Diagram shows a sound wave produced by a tuning fork. The speed of the sound in air is 330 meter per second. Okay. What is the frequency of the sound wave? Okay, so maklumat yang dia bagi ialah speed 330 meter per second. So daripada gambar rajah ni kita boleh kira dia punya nilai lambda. Okay, ini akan ada 1 lambda. So kita ada 1 lambda. Sini kita akan dapat 1 lagi lambda. Dan sini kita dapat 1 lagi lambda. So maknanya daripada gambar rajah tu kita ada 3 lambda. Jaraknya ialah 3.6 meter. Maka berapakah nilai lambda? So 3.6 bahagi 3, 1.2 meter. Okay. So daripada nilai lambda, boleh tak kita cari lambda? Kita cari nilai frekuensi. Samalah macam tadi. Iaitu V equals to F lambda. F equals to V over lambda. So masukkan nilai lah. Okay. So kita punya V kita berapa? 330. Kita punya lambda kita berapa? 1.2. So awak tekanlah kalkulator ini, maka nanti awak akan dapat jawapan dia 275. Okay. Okay, itu nombor 37. Diagram shows the graph displacement against distance. Displacement, distance. Maknanya Pak CY kita ialah displacement, Pak CX kita ialah distance. Of transverse wave produced along rope by a student. The student make 15 complete round up and down movement in 1 second. So maknanya dia punya frekuensi dia ialah 15 Hz. Okay. 15 complete up and down, atas bawah. Movement in 1 second. Okay.
Jadi seterusnya soalan dia dekat atas. Okay. So 15 up and down Up and down ni bukan frekuensi ni, di bawah separuh ni. Frekuensi tu dia kena up and down, up balik. Okay, 15 up and down. Up and down tu sebenarnya dia baru separuh. Dia dikira satu complete vibration bila dia jumpa titik asal. Maksudnya kalau start dengan up, down, up. So itu benda dia. Jadi sekarang ni dia kata up and down. Alright. Daripada atas, katalah A, turun ke bawah, katalah B, sebanyak 15 times per second. 15 times in 1 second. Okay. Yang dikira frekuensi ialah atas, bawah. Atas, bawah dan naik semula ke atas. Mesti jumpa titik asal semula. Jumpa titik asal semula, baru dikira frekuensi. Complete vibration in 1 second. So maksudnya dia punya frekuensi dia sebenarnya berapa? 15 bahagi 2. Sebab 15 tu ialah separuh daripada complete vibration. Atas ke bawah tu baru separuh vibration. Kena jumpa balik titik atas mula, baru dikira one complete vibration. Jadi kalau 15 atas ke bawah, jadi kalau dia nak naik balik, so maksudnya dia punya complete vibration dia ialah 15/2 Hz ataupun 7.5 Hz. Okay, balik kepada soalan ke atas ni. What is the speed of the wave? Okay, dia nak cari speed. Kita dah ada frekuensi. Kemudian apa lagi maklumat? Okay, daripada graf. Daripada graf kita rujuk kepada paksi X dia. Dia bagi paksi X kita lah distance. So kalau kita start kat sini dengan crest yang seterusnya, inilah kita punya lambda. Jaraknya berapa? Jaraknya ialah 0.8. Jadi lambda kita 0.8, frekuensi kita 7.5. Kita masuk balik. Lambda daripada graf 0.8 meter. Frekuensi kita sebenarnya ialah 7.5 Hz. So kita nak cari speed, V sama dengan F darab lambda. Frekuensi 7.5 darab dengan lambda 0.8. So yang ni kena tekan kalkulator lah. Bawa tekanlah kalkulator So sepatutnya jawapan yang awak akan dapat ialah 7.5 darab 0.8. 6 cuba tekan kalkulator. Cuma kena faham up and down tu belum dikira one complete vibration. One complete vibration dia mesti dia jumpa kepada titik asal dia. Up and down and up, baru dia kira satu. Jadi kalau up and down 15, up and down and up balik, maka kita kena bahagi 2 lah. Okay, jadi dia akan ada 15 sahaja. 15 bahagi 2. 7.5 complete vibration dia. Okay. 39. Diagram shows the straight line represent the position at one instant of successive crest of plane wave travelling on water. The wave travel at distance 45 cm in 3 second. Okay, untuk 45 cm in 3 second tu, apa yang kita boleh kira ialah speed dia. Di mana kalau awak ingat balik speed yang awak dah belajar masa chapter 2 dulu, speed diberikan oleh distance over time. Jadi saya kata 45 meter, masa dia ialah 3 second. So berapakah nilai speed dia? Nilai speed dia ialah 15 meter per second. Okay. Daripada gambar yang dia bagi ada berapa lambda? So kita start daripada tengah, kita berakhir di tengah. So tengah ke tengah 1 lambda. Okay. Kemudian kepada tengah 2 lambda. Kemudian kepada tengah 3 lambda. Tengah 4 lambda. Tengah 5 lambda. Tengah 6 lambda. So maknanya untuk 12 cm tu kita ada 6 lambda.
Jadi 6 lambda jaraknya ialah 12 cm. Maka berapakah nilai lambda? 12 bahagi 6 kita dapat 2 cm. So kita ada V, kita ada lambda. Maka soalan tanya boleh tak kita cari nilai frekuensi. So gunalah formula V sama dengan F darab lambda. Maka kita nak cari frekuensi ialah V over lambda. So masukkan nilai lah. V kita 15, lambda kita 2. 15 bahagi 2 kita dapat 7.5. Unit dia ialah hertz sebab frekuensi sahaja. So itu cerita dia. Okay, nombor 40. Diagram shows a plain water wave produced in a ripple tank and 5 bright fringes. Bright fringes ni dihasilkan di bawah daripada titik crest. Bright di bawah titik crest, dark fringes di bawah titik trough. Ni ingat balik kita punya bentuk water wave ni. Bahagian yang crest ni dia menghasilkan kawasan yang cerah, bright. Manakala bahagian yang trough ni dia menghasilkan kawasan yang gelap, dark. Okay. So ingat balik ini ialah crest. Yang ni ialah dark. Cikgu ambil 2 titik ni je. Jadi cerita dia samalah. Setiap bahagian crest dia menghasilkan kawasan yang cerah, bright fringes. Setiap titik titik dark pula, titik trough. Titik trough dia menghasilkan kawasan yang gelap, dark fringes. Okay. Jadi dia kata ada 5 bright image form on the screen at distance of 16 cm. Jadi kalau 5 kawasan cerah, bermaksud ada 5 crest. Tadi kita dah buat tadi. Kalau 5 crest, kita akan ada berapa lambda? So 5 crest ataupun 5 kawasan yang cerah, 5 bright fringes, dia bersama dengan 4 lambda. 2 crest baru ada 1 lambda. 3 crest akan ada 2 lambda. 4 crest akan ada 3 lambda. 5 crest akan ada 4 lambda. Tolak 1 lah. Jadi 4 lambda ini jaraknya ialah 16 cm. So berapakah nilai lambda? 16 bahagi 4 cm lah. A digital xenon stroboscope is adjusted to frequency, dia bagi 20 Hz. So boleh tak kita cari the speed of water wave? Nak cari speed. Frekuensi dia bagi bernilai 20 Hz. So berapakah nilai speed? V sama dengan F darab lambda. Frekuensi 20 per second. Lambda dia ialah 4 cm. So 20 kali 4, 80 cm per second. So 80 C. Okay. Soalan nombor 40. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya, melibatkan reflection of wave. So diagram shows a sound wave is reflected. Sound wave is reflected from a brick wall. Brick wall ni dia merupakan satu permukaan yang keras. Hard surface. Mana-mana permukaan yang keras, dia boleh bertindak sebagai sound reflector. Sound reflector, pemantul bunyi. Kalau dia permukaan yang lembut, dia akan absorb sound. Kalau permukaan keras, dia akan reflect sound. Okay. Compared with the incident wave, the reflected wave has apa? Okay, dalam reflection, apa yang kita dah belajar, kita punya V tak berubah, kita punya F tak berubah, kita punya lambda tak berubah. Okay, dalam reflection, kita punya V, kita punya F dan kita punya lambda adalah tetap ataupun unchanged lah. Apa yang berubah? Dia punya direction dia berubah. Direction change. Okay. Jadi bila direction change, maka dengan itu dia punya velocity pun akan berubah. Jadi di mana kalau awak ingat balik, velocity dia adalah merupakan vektor kuantiti.
Yang mana bila kita kata vector, we have consider the direction. Dan kalau kita nak kira velocity, formulanya ialah displacement over time. Di mana displacement tu adalah vector quantity. Berbeza dengan speed. Speed adalah scalar quantity. Bila scalar, dia hanya consider magnitude saja. Dia tidak ambil kira pasal direction. Okay. Jadi kalau kita nak kira speed, formula dia, speed is given by distance over time, where the distance is scalar quantity. Okay. Jadi bezanya speed dengan velocity, speed tidak ada direction, hanya ada magnitude. Tetapi bila velocity dia ada dua-dua, magnitude pun ada, direction pun ada. Jadi bila kita kata dia punya direction berubah dalam reflection, maka dia punya velocity pun akan berubah. Velocity tu berubah bukan kerana nilai dia sama. Cuma kerana faktor direction yang berubah, maka velocity berubah. So, compared with the incident wave, the refracted wave has greater amplitude. Salah lah. Semua wave bila dia bergerak, dia akan mengalami damping effect. Bila kita kata damping, akan adalah energy loss. Bila energy loss, amplitude will be decreases. Jadi amplitude tak akan bertambah, dia berkurang. Okay. A shorter wavelength, salah sebab kita kata wavelength tak berubah. Same speed. Speed, kena hati-hati speed adalah scalar. Speed dia berubah, speed dia tak berubah, same speed. Okay, dia punya speed tak berubah. Betul lah kan? Speed tak ubah sebab speed ni kita ambil nilai je. Speed tak ubah, betul. Same velocity, velocity salah. Sebab velocity ni kita kena consider direction. Direction dia berubah. Jadi velocity dia changes. Kenapa velocity changes? Kerana faktor direction. Tapi speed tak ubah sebab nilai dia tak berubah. So untuk kes ni, speed dia adalah unchanged ataupun same speed. Okay, 15. Which of the following program is not related to the reflection of wave? Okay, untuk gambar rajah pertama, kita ada vibrator truck. Truck ni akan keluar satu vibration, pergi kepada dasar bumi, kena dekat permukaan dasar bumi, dia reflect dan dikesan oleh recording track. Maka dia mengalami phenomenon of reflection. Begitu juga dengan nak mengukur kedalaman laut, kita ada satu transmitter bergerak, kena dekat dasar laut, maka dia akan reflect dan dikesan oleh reflector. Ini pun kesan daripada phenomenon of reflection. Okay, kalau kita duduk dekat airport, kita kena masukkan beg kita pada satu bahagian alat untuk dia detect apakah barang yang kita bawa. Dia detect itu guna X-ray. Ini dia guna X-ray. Jadi X-ray ni dia bukan konsep reflection. Dia bukan konsep reflection. Maka yang bukan konsep reflection, C lah. C ni bukan konsep reflection. Kita tengok jawapan D. Okay, untuk jawapan D, ultrasound, ultrasiever. Ni kita nak kaji, kita nak tahu bagaimana kedudukan baby dalam perut ibu. Kita guna ultrasound. Ultrasound ni adalah sound wave yang mempunyai frekuensi yang tinggi. So dia boleh penetrate kulit, dia boleh penetrate daging, sehinggalah masuk dalam bahagian perut ibu tu. Dan dia reflect balik bila dia dah kena dekat bayi di dalam perut, dia akan reflect balik, dia dapat trace apakah keadaan bayi di dalam perut ibu tu. Jadi wave yang dia guna adalah ultrasound. Ultra ni high frequency of sound. Maka dia menggunakan konsep apa? Dia menggunakan konsep reflection. Jadi bila ada transmitter, ada receiver, maka dia menggunakan konsep reflection lah. Okay, dia menggunakan konsep reflection. Okay, jadi dia tanya not related the reflection of wave. Yang tak ada kaitan dengan reflection ialah C lah. Yang lain semua ada kaitan dengan reflection. Okay, nombor 16. Which of the following diagram relate to the application of reflection of wave? Okay, kita pergi tengok gambar rajah dia, jawapan dia. Okay, yang pertama, ikan melihat shrimp di sebelahnya. Dia guna konsep reflection. Shrimp ni, cahaya dia bergerak ke atas.
kena dekat permukaan air, dia akan reflect balik. Dan fenomena ini kita panggil total internal reflection. Dan kita akan belajar nanti bila kita belajar tajuk light. Next chapter lah. Okay? Dia total internal reflection. Dia juga adalah sebahagian daripada reflection. Okay? Cuma dia menggunakan konsep refraction. Selepas tu ada total internal reflection untuk light. Kalau B, archer fish. Dia nak tembak ikan yang ada dekat atas permukaan air ni. Jadi ini tak ada menggunakan konsep reflection lah. Tak ada konsep reflection. Okay, dia tanya apa tadi? Which of the following diagram relate to the application of reflection of wave? Yang ni tak ada kena-mengena dengan reflection. Yang A ni pun dia bukan reflection yang mirror biasa. Dia adalah total internal reflection. Kalau yang ni C ni, at night the wolf howling sound can be heard considerably longer distance. Ini dia menggunakan konsep refraction of wave. Yang tadi ni guna konsep refraction juga, sebab melibatkan dua permukaan, air dan udara. Yang ni guna konsep TIR. TIR ni nanti kita akan belajar dalam chapter light. Nama dia total internal reflection. Semuanya tak ada berkaitan dengan reflection secara directly. Total internal reflection ni dia menggunakan konsep refraction. Dia adalah lanjutan daripada refraction. Lanjutan. Okay, kalau D, a bat produce wave to detect obstacle in front of it. Bat ni dia ada special dia keluarkan satu gelombang bunyi dengan high frequency dan dia boleh detect balik gelombang tu. Jadi kesannya dia menggunakan konsep reflection. Jadi application of reflection yang bat ni lah. Ini adalah reflection. Ali shouts in front of a high wall. He hears all other echo. Echo ni ialah pantulan gelombang bunyi, reflection of sound. The voice 1.5 second later. Maknanya bunyi tu pergi kena dekat dinding, dia reflect balik. Pergi dan balik, masa dia ialah 1.5 second. The speed of sound in air is 340 meter per second. What is the distance between Ali and the wall? Okay. Masa untuk pergi balik. Forth and back. Yang kita panggil forth pergi, back balik lah. Masa pergi balik ialah 1.5 second. Speed sound wave tu ialah 340. So boleh tak kita kira distance antara Ali dengan dinding? Okey, jadi distance ni kita kena guna konsep speed. V sama dengan S over T. Ini formula nak cari speed, distance over time. Jadi distance untuk wave kita bergerak tu berapa jauh dia? Mula-mula dia bergerak pergi ke wall, jaraknya ialah D. Bila kena kat wall, dia reflect balik, jaraknya juga D. Maknanya wave kita telah bergerak sejauh berapa? Pergi 1D, balik 1D. Maknanya wave kita telah bergerak sejauh 2D, pergi dan balik. Dan masa untuk pergi balik, sebab apa kita guna jarak pergi balik? Sebab masa yang kita ukur tu ialah masa pergi dan patah balik. Maka kita kena ambil jarak pergi dan patah balik. Itu kita ambil 2D. Jadi masa pergi dan balik ialah 1.5. Jadi boleh tak kita cari D tu? Maka kalau kita nak cari D, dia akan jadi V kita berapa? 340 darab dengan 1.5 bahagi dengan 2. Jadi yang ni awak boleh tekan kalkulator lah. Awak boleh tekan kalkulator, maka sepatutnya awak akan dapat jawapan dia 255 meter. Okay, itu jawapan dia. Okay, kita pergi pada next. Diagram shows a beam of sonar with speed 1450 meter per second. Okay, sent to a shoal of fish underneath fishing boat. The echo returns. Echo ni ialah reflection of sound. Maka bila kita kata reflection, dia pergi, dia kena dekat satu reflector, dia patah balik. Masa untuk pergi dan balik tu 0.15.
Okay, dia kata speed dia 1450 meter per second. Masa untuk dia pergi dan balik ialah 0.15 second. Soalan dia apa? What is the depth of the shoal of fish? Gelombang kita dia pergi, katalah jarak daripada kapal kepada kumpulan ikan tu ialah D. Jadi gelombang kita dia bergerak macam mana? Mula-mula dia turun 1D, kena dekat kumpulan ikan ni, dia akan reflect balik sampai ke kapal semula dengan jarak 1 lagi D. Maknanya jarak untuk wave kita bergerak ialah pergi 1D, patah balik 1D, dia bergerak 2D. Okay, masa untuk dia pergi balik dia bagi tahu dah. Jadi kita nak guna formula apa? V sama dengan S over T. S tu ialah 2D bahagi T lah, iaitu pergi dan balik. Jadi kalau kita nak cari D, dia akan jadi V darab T bahagi dengan 2. So kita gantilah nilai. V kita 1450 darab dengan T 0.15, kita bahagilah dengan 2. Jadi awak boleh tekanlah kalkulator kat sini. Maka awak akan dapatlah jawapan dia nanti 108.75. Jadi kita cari jawapan yang paling hampir dengan 108.75 ialah 108.8 lah. Okey, nombor 19. A radar transmit a signal towards an aeroplane. The distance of the aeroplane from the radar. Distance daripada aeroplane dengan radar. Ni one way je lah. Bukannya patah balik sebab dia bukannya wave. Dia ialah jarak antara kapal terbang dengan radar 6 kali 10 kuasa 5. And after 4.0 times 10 negative 3 second, the radar detects the reflected signal. So bila dia kata radar detect the reflected signal, melibatkan masa. Masa itu ialah masa pergi dan balik. Okay, what is the speed? Boleh tak kita cari speed dia? Okay. So untuk kes soalan ni, jarak antara kapal terbang dengan airport dengan radar ialah 6 kali 10 kuasa 5 meter. Masa untuk wave kita bergerak pergi dan balik 4.0 10 negatif 3 second. So dia tanya speed. So kita guna formula V sama dengan S over T. S tu ialah 2D over T. Kenapa guna yang 2D? Sebab masa tu ialah masa pergi balik. Masa tu ialah masa pergi balik. Jadi kena cari jarak pergi balik lah. Jarak daripada kapal terbang kepada radar ialah 6 kali 10 kuasa 5. Jadi bila dia pergi dan patah balik, maka dia akan bergerak 2 kali jarak tu lah. Bagi dengan T. Okay, 4.0 10 negatif 3 second. Jadi awak tekanlah kalkulator kat sini. Maka nanti awak akan dapatlah jawapan dia ialah 3 kali 10 kuasa 8. Okey, 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. So jawapan dia ialah B. Nanti tekan kalkulator lah. Okey, next question nombor 20. Diagram shows a dolphin sending out ultrasonic wave. Okay. In search of food, the distance of the dolphin from the food. Distance of the dolphin from the food is 60 meter. Maknanya jarak tu ialah jarak daripada ikan kepada dolphin. Makanan dolphin kepada dolphin tu ialah 60 meter. And the speed of ultrasonic wave in water ialah 1500 meter per second. What is the time of reflected? Reflected ni makna pergi dan balik lah. Wave is detected by dolphin. Apa maklumat dia bagi? Jarak di antara dolphin dengan makanan dia ialah 60 meter. Okay. Dan the speed of sound wave, ultrasonic wave ataupun sound wave with high frequency, ultrasonic, ultrasound, samalah tu 1500 meter per second. So boleh cari tak masa untuk wave tu pergi dan dia patah balik? Konsep yang sama je ni, cuma nak cari benda lain. S over T. S tu ialah jarak dia kita kena ambil 2D bahagi T sebab kita nak cari masa dia pergi dan patah balik.
Speed 1500. 2. Jarak antara dolphin dengan makanan dia 60 meter. So kita darab 2 sebab kita nak cari masa untuk dia pergi dan patah balik. Jadi berapakah nilai T? 2 darab 60 bahagi dengan 1500. So awak tekanlah kalkulator yang ni pula. Jadi awak tekan ni sepatutnya nanti awak dapatlah 0.08 second, iaitu masa dia pergi dan balik. Kalau masa dia pergi saja 0.04, bila patah balik 0.04 lagi. Jadi pergi dan patah balik masa dia 0.08 second. Okey. Okey, itu nombor 20. Okey. So untuk yang ni cikgu berhenti situ dulu. Nanti the next video cikgu akan sambung dengan refraction of wave pula. Okey. So untuk video ni cikgu berhenti situ dulu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.